Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan ahli jamaah sekalian, syukur alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Sabit dalam bab jual beli terjemahan. Pada malam ini kita akan masuk tajuk kecilnya, iaitu menahan rombongan peniaga di tengah jalan. Kita pernah bincang secara ringkas, tapi ini detailnya. Salah satu bentuk kes penipuan, ini termasuk penipuan ya, adalah rombongan peniaga datang dengan membawa barang dagangan. Satu kumpulan dagangan daripada kampung dia, ya, bawa dalam perjalanan, maksudnya nak pergi ke bandar. Belum memasuki bandar dan sebelum mereka mengetahui harga barangan yang sebenar, pada ketika itu rombongan ini tak tahu lagi harga sebenarnya jualan itu. Kan tak? Jualan tanaman ke, buah-buahan ke, dia tak tahu lagi sebenarnya. Tak sampai lagi ke bandar, baru tengah jalan. Ada seorang yang menahan mereka dengan tujuan membeli barang mereka dengan harga yang lebih murah dari harga di bandar. Jadi tujuan dia nak tahan orang ini bawa barang pergi ke bandar. Tujuannya apa? Supaya dia nak beli ke semua barangan tersebut dengan harga yang lebih murah daripada sana. Itu maksudnya. Jika rombongan perniagaan itu kemudian mengetahui yang mereka ternyata tertipu, biasanya rombongan ini memang dia nak bawa ke bandar, dia dah berjanji dah harga sekian-sekian, kan tak? Tiba-tiba ditahan tengah jalan dengan menawarkan harga lebih murah daripada apa yang dia nak jual di bandar sana. Tentu dia kata dia tertipu. Bila terasa dia tertipu, ni rombongan tadi ni, dengan harga yang ditawarkan itu lebih murah daripada harga yang dia nak bawa ke bandar, maksudnya begitu, maka mereka berhak memperoleh khiyar bagi mengelak kekurangan penipuan dirinya. Jadi khiyar ini, walaupun dia dah akad dah jual beli, ya tak? Baru dia teringat, kalau kami bawa pergi ke bandar, sekian-sekian harga dapat. Maka pada ketika itu dia boleh khiyar. Apa makna khiyar? Buat pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut. Sebab dia dah tertipu, dia kena tipu. Itu maksudnya. Cuba kita lihat dalil. Ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahawa Nabi SAW bersabda. Cuba tengok sabda Nabi ya. Anna Nabi SAW naha an talaqqa al-jalab wa qala la talaqau al-jalaba faman talaqahu fashtara minhu fa iza ata sayyiduhu as-suq fahuwa bil khiyar. Ini hadisnya. Bahawa Nabi SAW melarang daripada menahan rombongan peniaga di tengah jalan dengan bersabda. Maknanya perbuatan orang yang tahan tengah jalan itu dilarang dah oleh Nabi. Dah dilarang oleh Nabi. Dengan sabdanya, janganlah kamu menahan rombongan peniaga di tengah jalan.
Sesiapa yang menahan rombongan peniaga di tengah jalan lalu membeli barang miliknya, milik orang yang bawa barang tengah jalan tadi ini dengan harga lebih murah hingga apabila pemilik barang tiba ke pasar dan kemudian mengetahui harga sebenar, maka dia berhak berkhiyar. Nampak tak? Dalam hadis ini sehingga dikatakan bahawa katalah dia jual juga. Dia jual juga dengan harga yang murah. Tiba-tiba dia dapat tahu bahawa harga pasarnya lebih tinggi daripada harga yang kita jual tadi. Kalau sekian seorang ataupun dua orang atau berapa ramai sekalipun, mereka boleh khiyar, boleh buat pilihan untuk membatalkan jualan tersebut kerana kena tipu. Kena tipu tengah jalan lagi dah. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian ya. Bagaimana Islam mengambil berat walaupun seseorang itu dia tak tahu sebenarnya, tapi dia tahu kemudiannya barang harga demikian, dia boleh khiyar, boleh buat pilihan untuk dibatalkan. Tapi kesalahan mulanya orang yang menahan tengah jalan tu. Biasanya tuan-tuan dan puan sekalian, peraih-peraih yang tunggu tengah jalan ni dia tahu dah. Kalau kita pergi ke bandar, kita akan dapat barang yang mahal. Nak jual lagi mahal. Untung kita tak banyak. Ya tak? Bila kita tahan tengah jalan, orang ni mana tahu harga sebenarnya. Kita boleh tipu dia. Jadi tujuan nak tipu tu dah ada. Dalam jiwa dia, dalam hati masing-masing nak tipu dah. Rupanya Islam bela balik orang ini yang kena tipu tengah jalan tadi ini, boleh dikhiarkan balik barangan yang dijual tadi. Itu dia. Islam membela orang yang tertipu tadi ini. Dan seterusnya, tanajusi juga termasuk, tanajus ni termasuk juga dalam kategori penipuan. Tak? Baik, kita tengok lagi hadis tadi ya. Sesiapa yang menahan rombongan peniaga di tengah jalan lalu membeli barang miliknya dengan harga lebih murah hingga apabila pemilik barang tiba di pasar mana bandar yang dia nak tuju tadi lah, dan kemudian mengetahui harga sebenar, maka dia berhak berkhiyar. Maknanya harga sebenar, harga yang lebih tinggi daripada yang dia jual di tengah jalan. Tuan-tuan dan puan sekalian, hukum ini berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Contoh mudah saja, orang tanam sayur kampung. Mudah. Dia cabutlah. Bayam dia ke, sawi dia ke, nak buat ke kanga contohnya. Katalah kanga tu dia dapat harga sekian-sekian. Tiba-tiba dia ada yang tahan tengah jalan. Nak beli dengan harga sekian-sekian. Kalau sekiranya dia tahu dah harga di sana, dia boleh tolak, kita kata sawi RM2, RM3 ke. Tiba-tiba dia dapat sini harga murah, dia boleh khiyar walaupun telah dijual beli, walaupun terlepas, tapi dalam masa terdekat dia boleh khiyar balik. Khiyar mana? Dia boleh buat pilihan untuk membatalkan semula. Baik, tanajus iaitu juga termasuk dalam kategori penipuan. Ia adalah perbuatan menaikkan harga barang dengan cara bersepakat dengan orang lain yang sudah dimaklumkan sebelumnya untuk menaikkan harga barang terbabit. Kita baca dulu. Namun orang berkenaan sebenarnya berpura-pura mahu membeli barang supaya pembeli terpedaya membeli dengan harga tambahan tersebut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga salah benar ini. Nabi kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najsh, an-najasi. Mana najasi, tanajus ni ialah penipuan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada an-najash, yakni menaikkan harga untuk menipu pembeli. Ya tak? Walaupun kononnya
Ini barang yang kami nak beli ni harga ni mahal ni. Kalau bawa ke bandar ni tak dapat harga kami ni. Itu dia ada. Itu pun menipu dia. Maka pada ketika itu, kalau sekiranya dia jual dengan keadaan orang yang menipu dia, yang mengatakan harga sebenarnya begini dan sebagainya, tapi sepatutnya bukan harga itu, yang dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada apa yang dia kata tinggi itu, pun sama juga penipuan. Penipuan juga, tuan-tuan sekalian. Baik, kita teruskan lagi. Perbuatan penipuan ini adalah diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Ulama kata haram. Semua ulama mazhab mengatakan haram. Tak? Kalau kita lihat sikit nota kaki di sini ada disebut ya. Nombor 2. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Tujuban Al-Buyu', kitab jual beli bab 14 ni semua menceritakan adalah benda ini semua termasuk benda-benda yang disalahkan oleh ulama di dalam hadis-hadis yang mereka bawa sini. Baik, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menulis, ulama berbeza pendapat sama ada jual beli menerusi tanajus tadi, tipu tadi ini batal ataupun tidak. Jadi kita bincang tadi khiyar, boleh dipilih. Tak jadi jual, dibatal semula. Adakah sebenarnya boleh penjualan tersebut automatically dia batal? Oleh kerana tak sama dengan harga yang sebenar, terbatal dengan sendiri. Adakah begitu? Demikian ulama pertikaian sikit. Namun Ibnu Al-Munzir menukil pendapat sekumpulan ulama hadis bahawa jual beli seumpama ini adalah batal. Nampak tak? Ada kaul yang mengatakan bila berlaku penipuan dengan sendirinya batal jual beli itu. Tuan-tuan dan muslimin, kalau sekiranya sampai batal, maknanya kita ambil barang itu balik makan haram. Wang ringgit yang diguna pakai oleh penjual tadi pun haram. Sebab pembatalan tidak sah, adapun penjualan tidak sah. Inilah mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini Zahiri. Dan satu riwayat daripada Imam Malik, termasuk Imam Maliki. Dia kata penjual penipuan ini adalah terbatal dengan sendirinya. Tuan-tuan dan sekalian, kita hari ini ada tak benar-benar kadang-kadang bandel-bandel tu kan? Jadi kita pun tengok dia jual murah tak? Rupanya tuan-tuan jangan terpengaruh. Kadang-kadang barang itu tak elok. Dia basuh, cuci-cuci, dia striker elok-elok dan sebagainya. Bila kita balik guna, tak ada berapa kali cari semula. Tak? Maka dengan sebab itu, kita jangan tertipu dengan, dan juga bila diletak barang itu dengan kedudukan yang cantik dan sebagainya, kita terasa barang ni mahal dan sebagainya, tapi kualitinya rendah pun tak boleh juga. Sebab itu kita kena semak semula. Kalau kita tertipu dengan jualan yang serupa ini. Ikan kadang-kadang tak. Kadang-kadang ikan tu isteri kita beli, cantik, keras, elok. Balik-balik kering saja air di ikan tadi ni, dia pun lembut, lembek. Tu apa? Kita kata istilah ikan kena garam, air garam tak? Tujuan mereka memang tidak lain dan tidak bukan untuk nak mengelakkan bagi ikan itu tahan lama dan sebagainya. Tak apalah kalau tahan lama. Tapi kena bagi tahulah, mengatakan ikan ni dah dibuah garam, nak bagi tahan lama. Ikan 2-3 hari sudah. Sepatutnya begitu. Berbanding dengan ikan yang fresh. Supaya kita tak tertipu. Ini tertipu selalu. Jangan kata kita lelaki ni, orang perempuan duk beli ikan pun tertipu. Kadang-kadang. Nampak tak? Dalam hadis ini, tak Yesus penipuan.
Selain itu, ia merupakan pendapat popular di sisi mazhab Hambali. Ini Hambali pula. Apabila jual beli ini dilakukan secara bersekongkol antara pemilik barang dengan orang lain yang bersepakat untuk menipu. Ada mungkin ada sindiket-sindiket yang lain, penjual-penjual yang lain mengatakan, kita jual harga ni hari ini. Hari ini kita kena jual harga ini. Pakat semua. Bukan seorang dia nak menipu, dengan orang lain sekali nak menipu. Itu sekongkol nama dia. Untuk menipu. Namun mengikut pendapat yang popular di si mazhab Malik, bahawa jual beli seumpama ini boleh dilakukan khiyar. Jadi Malik kata boleh khiyar. Maliki kata boleh khiyar. Mana khiyar? Boleh pilih membatalkan jualan, pembelian. Ini merupakan satu pendapat di kalangan para mazhab Syafi'i. Syafi'i kata jualan yang serupa ini kalau kita sedar berlaku penipuan, dengan sendirinya boleh kita khiyar. Khiyar ni buat pilihan lah, sama ada nak diteruskan pembelian ataupun tidak. Kerana mengkiaskan kepada haiwan ternakan yang dibiarkan susunya di dalam kantungnya. Namun menurut mereka lagi, ini merupakan pendapat yang paling sahih, bahawa jual beli tetap dinyatakan sah meskipun orang yang berbuat demikian berdosa. Ada pula kaul yang mengatakan tak apa, sah. Sebab ialah oleh kerana penjual dan pembeli sudah tengok barang itu, masing-masing pun buat penawaran dan sebagainya, makna antara din ada keredaan. Penjual pun reda, pembeli pun reda. Kan ada satu kaedah lain, antara din minkum, dengan keredaan. Kalau dilakukan juga transaksi ini, dia kata tidak berdosa, sama-sama dah reda. Pula inilah pendapat mazhab Hanafi juga. Ini mengenai dengan penipuan, tuan-tuan. Sekarang ni kita pindah kepada pembatalan akad. Pembatalan akad. Khiyar, pilihan. Batal, ada sebab-sebab yang lain kita nak tengok. Antara gambaran iqalah. Iqalah ni maknanya batal akad. Adalah seseorang yang membeli suatu barang, lalu mendapati barang dia sebenarnya tidak memerlukan barang tersebut, ataupun menjualnya lalu mendapati dia ternyata memerlukannya. Katalah dia terbeli barang itu, barang ni ada dah dalam tangan sebenarnya ada dah. Ataupun dia kata barang ini tak diperlukan lagi. Maka setiap pembelian di dalam keadaan seumpama ini, yang meminta iqalah tarik diri atau pembatalan ini dan membatalkan akad, boleh. Contohnya misal kata kita nak pergi beli selai baju, tak? Pergi-pergi dah beli dah akad ni, jual beli dah, tiba-tiba kemarin aku beli dah selai macam ni juga. Jadi tak perlulah belian itu. Contohnya kan tak? Macam mana nak buat? Boleh tak? Rupanya boleh membatalkan akad itu. Tadi khiyar. Khiyar ni ada khiyar syarat. Khiyar dengan sebab-sebab yang tentu. Yang dikata khiyar ni ada sebab. Khiyar majlis ke, khiyar syarat ke dan sebagainya. Tak? Pasak dan sebagainya. Yang ni tidak, pembatalan. Batal terus. Itu dia. Dan kita teruskan lagi. Dia kata Islam amat menggalakkan iqalah. Malah jika pembeli atau penjual tidak tertarik dengan apa yang dijual atau dibelinya, hendaklah dia beriqalah. Macam tadilah. Beli-beli tiba-tiba, silap, aku dah beli dah. Ataupun ada orang lain yang hadiah kepada kita dan benda yang sama dan sebagainya, tak diperlukan lagi, boleh dibatalkan. Itu maksudnya. Abu Dawud dan Ibn Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis ni, bahawa Nabi SAW telah bersabda, pendek Nabi kata apa?
Man aqala musliman aqala Allahu asratah. Bermakna seorang yang menerima iqalah, pembatalan tadi, seorang muslim, jadi seorang peniaga menerima iqalah, pembatalan seorang pembeli yang dibatal balik pembelian dia dengan penjual tadi, itu dinamakan iqalah. Allah akan menghapuskan kesusahannya. Maknanya dijamin Allah akan menghapuskan kesusahannya. Mana kesusahan penjual tadi ni. Janganlah dia rasa, oi, jualan aku ni tak laku dan sebagainya. Tak. Mungkin Allah tolong dengan menaruhkan perasaan kepada orang lain membeli barang tersebut. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku. Kadang-kadang adalah benda-benda yang lain. Balik-balik dah rumah, oh, ada orang beli dah, ataupun orang hadiah, orang dah beritahu, bagi kepada kita. Tak perlu. Mungkin kita boleh, tapi sekarang ini oleh kerana hukum ini jarang kita dengar mengatakan boleh berbuat demikian kalau sekiranya tidak diperlukan. Tapi dengan syarat tidaklah rosak. Kalau buah yang telah rosak, tak? Satu benda yang telah rosak, tak boleh lah. Mesti benda tu masih dalam keadaan yang segar, yang masih bagaimana kita ambil tadi ni, begitulah barangnya, tak rosak. Ni jarang kita buat ni, oleh kerana kita tak pernah dengar hukum ini. Ya tak? Iqalah, baik kita ulang, kita detailkan lagi, termasuk dalam kategori pasah. Apa makna pasah, tuan-tuan? Selalu kita dengar pasal nikah tak? Apa makna pasah? Pasah membatalkan lah. Di antara dua perkara yang telah dibuat perjanjian, tiba-tiba dibatalkan, pasah lah. Ya tak? Macam pasah nikah. Dan bukannya jual beli. Kita ulang balik. Iqalah termasuk dalam kategori pasah dan bukannya jual beli. Mana pasah di sini bukan jual beli. Ia dibolehkan sebelum dilakukan serah terima barang yang dijual belikan. Oh, begitu. Ini pendetailannya. Mana iqalah ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita pilih satu barang. Bila pilih satu barang, kita ingin nak beli barang itu. Kemudian sebelum lagi kita akad jual beli, dah kita pegang dah barang itu, dah duduk dekat kaunter dan sebagainya, tiba-tiba kita teringat kita nak batalkan. Ini dinamakan pasah. Sebab iqalah tadi sebagai pasah. Sebab itu dia katakan, ketika terjadi iqalah ataupun khiyar majlis, sama dengan khiyar majlis. Apa makna khiyar majlis? Kita ingat balik tak? Khiyar majlis, kita beli satu barang, kita akad jual beli dengan penjual, belum kita keluar lagi, belum kita bawa ke mana-mana lagi barang itu, dalam majlis akad nikah, akad nikah pula dah, akad jual beli itu, ada sebab teringat akad nikah tadi akad nikah. Jadi tiba-tiba kita khiyarkan, kita buat pilihan, oh saya tak jadilah beli barang ini. Ini boleh. Makna penjual kena terima setelah pembeli mengatakan demikian. Itu dinamakan khiyar majlis. Kita dah ambil dah. Khiyar syarat. Apa makna khiyar syarat? Syaratnya barang ini kita ambil, oh rosak dan sebagainya. Itu khiyar syarat. Dan syuf'ah. Syuf'ah ni memilikan barang dengan cara paksa. Jadi oleh kerana adalah penjualan cara paksa, paksa ni bukanlah maksud paksa. Mungkin orang ini dia kempen kita. Dia kata barang ni begini, sehingga menarik hati kita, memaksakan kita beli barang itu. Bukan dia paksa, awak tak beli, ini balasan. Bukan begitu. Betul? Maknanya dia kempen, dia terang macam-macam beri penangan sehingga memaksa diri kita beli. Itu asal itu. Balik-balik kena marah dengan isteri. Kalau kita lah, kalau isteri kena marah dengan suami. Tak?
Tidak berlaku kerana ikalah tidak termasuk dalam kategori jual beli. Jika akad sudah dipasah, maka kedua-dua pihak yang berakad hendaklah mengembalikan barang dan bayaran. Jadi kalau sekiranya walaupun setelah diangkat jual beli, maknanya boleh dipulangkan balik barang, dia pun berhak untuk bagi duit balik kepada kita. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, ini lebih kurang sama dengan khiyar majlis. Ataupun khiyar lain yang kita sebut sebelum ini, berapa hari? 3 hari. Ya tak? Dengan syarat kita bawa balik barang itu, ada sebab-sebab yang kita dapati daripada barang tersebut, cacatnya, tak baju tak padan dan sebagainya, ataupun sudah ada dah benda itu, dalam masa 3 hari, dengan syarat kita bawa resip dan sebagainya, kita pulang, itu dia makan khiyar yang 3 hari itu. Itu khiyar pun ada banyak jenis tu. Pembeli mengambil semula bayaran dan penjual mengambil semula barang yang dijual. Jika barang yang diperjualbelikan mengalami kerosakan, atau orang yang berakad meninggal dunia, ini masalah. Barang rosak ataupun salah seorang, sama ada penjual atau pembeli, dalam keadaan tak sempurna pembelian tadi ini, meninggal dunia salah seorang, atau harga naik, harga naik macam khiyar 3 hari itu, kita beli bawa balik, tiba-tiba harga naik. Jadi adakah kita nak pulangkan balik dengan sebab harga naik ataupun harga turun dan sebagainya itu, ataupun turun, maka tidak sah melakukan ikalah. Kalau dengan sebab ini tidak sah ikalah. Sebab ikalah ni dalam arti kata membatal, bukan dengan arti kata khiyar. Payah ni, nak faham ni. Ya tak? Payah juga. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, dalam soal ini kita duk lihat apa yang dilakukan sekarang ini. Misal kata di supermarket, di kedai-kedai biasa tu, ada sikit konsep-konsep ini diguna pakai, bukan tak diguna pakai. Walaupun tak disebut dalam Islam, tapi seolah-olahnya ada. Benar-benar. Kadang-kadang kita pergi beli kedai yang non muslim pun tak, dia angkat jual beli dengan kita. Dia kata saya jual. Kita kata apa? Saya beli ya tak? Itu seolah angkat jual beli tu. Jadi walaupun mereka itu bukan ahli akad dalam Islam, sebab akad jual beli dalam Islam ni memang itu dinamakan akad yang dikatakan ibadah. Tapi kalau non muslim ni dikatakan tak begitu ialah pemberian, tak? Hulur. Ini dia bab baru, tuan-tuan dan puan sekalian. Hak ni selalu kita duk buat ni. Salam, banyak salam. Kita tengok apa makna salam ini. Ta'rifnya, salam juga disebut sebagai as-salaf. Disebut as-salaf juga. Kalau dalam nota kakinya dia kata, ia berasal dari kata terbitan at-taslif yang bermaksud pendahuluan. Sebab bayaran di sini biasanya mendahulu barang yang dijual. Ini dalam bahasa kita kata apa? Beli tempahan. Tempah barang. Itu dia. Yang bermaksud menjual sesuatu dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu ni benar-benar yang kita beli itu digambarkan, kalau almari ke meja kan dan sebagainya, begini-begini dan sebagainya. Yang bersifat pesanan, kita lukis benda yang kita nak beli tadi ni, meja ke, kursi ke, bagi dekat tukang, kita pun minta dia buat. Kita nak pesan dia, buat barang ini, bila siap saya nak beli. Itu banyak salam nama dia.
Bersifat pesanan dengan bayaran yang didahulukan. Bayaran didahulukan, boleh beri bayaran ataupun pendahuluan. Ya tak? Itu dia. Ulama fiqh biasanya memberinya jual beli al-mahawij, jual beli barangan keperluan ini, al-hawaij ini, barang keperluan, kerana ia merupakan jual beli barang yang belum ada di tempat lantaran kedua-dua pihak yang jual beli memerlukannya. Kita pergi round lah di kedai perabot, memang tak ada meja, tak ada kursi yang kita nak. Kita pergi round nak cari katil, habis kedai kita round, tak jumpa. Kita dah lukis ni dengan segi kita, begini dan sebagainya. Maka pada ketika itu boleh kita bawa lukisan kita itu ke mana-mana kedai yang dia sanggup buat macam mana yang kita nak, kita bayar pendahuluan. Itu dinamakan banyak salam, banyak tempahan, belian tempah. Biasanya hak yang ini dia belum ada lagi contoh sebelum itu. Macam kita beli motosikal lah. Motosikal tu dah ada. Kita tempah tu oleh kerana benda tu belum sampai di kedai tu aja. Benda tu ada. Ini tidak ada lagi. Kita terpaksa tempah dengan gambaran lain, dengan kriteria yang lain yang kita sebut ataupun kita lukis. Itu banyak salah. Di sini pemilik wang perlu membeli barang, sedangkan pemilik barang perlukan bayaran sebelum barang ada di tangan untuk digunakan memenuhi keperluan pembiayaan dirinya dan keperluan tanaman. Kalau tanaman, sehinggalah tanaman tersebut tiba masanya untuk dituai. Punya tanaman pun boleh. Aku nak temikai sekian-sekian tanam. Macam itulah syukur. Jadi kalau begitu tuan-tuan dan puan sekalian, jual beli seumpama ini termasuklah maslahah asas. Tadi dikatakan, kita ulang balik sikit. Di sini dia kata pemilik wang. Siapa pemilik wang? Orang yang nak beli tadi lah. Sebab orang nak tempah dia dah duit. Membeli barang sedangkan pemilik barang diperlukan bayaran sebelum barang itu ada di tangan pemilik. Maknanya terpaksa kita kena beri sikit wang kepada dia. Kalau dia minta, saya nak sikit modal ni, nak beli barang ni, nak buat ni. Ya tak? Dia minta daripada kita. Jadi keperluan ini membayar keperluan dirinya dan keperluan tanaman. Kalau tanaman pun kita kena beri. Ini sebagai satu maslahah. Kata dia nak buat macam mana? Kadang-kadang tukang tu, ialah yang tukang yang kecil-kecil ni, mana dia ada modal besar-besar. Dia nak daripada kita untuk dahuluikan duit nak beli barang. Sebagai contoh, pembeli tersebut al-muslim ataupun pemilik salam, ni dalam istilah bahasa. Al-muslim tu bukan muslim, makna muslim kita Islam ni. Al-muslim tu orang yang nak beli banyak salam itu, dan dia kata pemilik salam mana orang yang nak jual tu, orang yang akan menyerahkan nanti bila siap barang yang dibuat. Penjual disebut sebagai al-muslam ilaih. Orang yang diserah barang, al-muslam. Ini kalau dalam bahasa Arab lah. Kalau kita Arab, tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa macam ni lah. Al-muslam ilaihi, orang yang diserah barang nanti. Pembeli lah yang buat tempah tu. Sedangkan barang yang dijual disebut al-muslam fih, almari ke, meja ke, barang yang diserahkan itu dinamakan al-muslam fih. Tak apalah, kita tak usah ingatlah bahasa Arab tu. Kita nak ingat barang yang kita tempah dengan orang yang akan menerima pentempahan kita. Dan bayaran tersebut pula disebut sini,
Dan bayaran disebut sebagai ra'sumal as-salam. Ra'sumal as-salam, maknanya modal ataupun bayaran salam. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada ta'rif ini dapatlah kita faham bahawa dalam Islam memang ada jual salam, jual tempahan ini boleh. Saya bisa buat. Pergi kedai nak cari almari buku yang mesti tebal, dia punya lantai dia tu, nak buku berat. Boleh tak buat begini, berunding dengan dia, harga begini dan sebagainya. Suruh dia buat dan kita bagi modal sikit. Bila siap, dia buat datang, serah pada kita. Baik salam. Kemudian buat penyanyian lah. Sekian-sekian lama dan sebagainya. Berapa bulan dan sebagainya. Kalau sekiranya dia serah tak tepat dengan spek ni apa? Kriteria yang kita bagi dekat dia tu, kita boleh sama ada potong harga ataupun dia pindah. Boleh kita rundingkan balik. Ini saya nak, ni bukan pelawut ni, saya nak papan solid. Oh, pelawut pun tahan. Tak, saya mau papan betul. Tak apa, kita kurangkan harga. Boleh lah. Ya tak? Seolah begitulah. Cuba kita lihat dalil. Ada tak dalil di sana tentang jual salam ini? Jual beli salam disyariatkan berdasarkan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Quran pun ada, hadis Nabi pun ada, ijma' ulama, sepakatan ulama pun ada mengatakan boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ashhadu anna salafa al-madmuna ila ajalin qad akhalahu Allah ahallahu Allah fi kitabihi wa azina fihi summa qara'a qawlahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat itu rupanya. Aku bersaksi bahawa as-salaf yang dijamin untuk waktu tertentu, salah tu barang tadi lah, telah pun dihalalkan Allah di dalam kitabnya, ini Al-Quran, dan dibenarkan. Kemudian dia membaca firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tiada secara tunai atau untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Termasuk duit, mana pinjaman dan sebagainya, termasuk barang salaf digunakan ayat ini juga. Jadi tulis ini maknanya kita lukis kriteria yang kita nak tu, tingginya, lebarnya, dan sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 kalau tuan-tuan nak tengok lebih lanjut. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man aslafa fal yuslif bi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Artinya, sesiapa yang melakukan as-salaf, salaf ni jual salaf tadi ni, tempahan ni, hendaklah melakukannya dengan sukatan yang jelas. Pelannya, kriterianya, speknya bagi jelas. Kalau nak kayunya, kayu apa? Meranti ke? Napuh ke? Kayu apa ke? Tulis itu. Tak? Itu dia. Hendak melakukannya dengan sukatan yang jelas dan timbangan yang jelas kalau jenis timbangan, dan juga batas waktu yang tertentu. Berapa lama? Tak? Berapa lama? Ibnu Al-Munzir berkata semuanya berijma' bahawa salam dibolehkan. Mana Ibnu Munzir buat ringkasan di sini, semua ulama mengatakan jual salam ini dibolehkan. Ialah mereka tetap mengatakan boleh. Quran pun jelas, hadis pun jelas.
Boleh. Tuan-tuan, kita duk buat pun benda ni, tapi kita tak terbayang ada tak dalam Islam ni. Tak? Beli tambahan ni. Memang ada pun. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila dah kita tahu ini, kita nak buat pula cara salam ini, kita nak ikut peraturan yang ditentukan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan ulama. Supaya banyak salam itu sah. Transaksi itu sah. Bila sah, kita guna pakai dia pun cara yang halal. Kalau kita sebagai seorang yang menerima tadi pula, menerima wang yang halal. Tak? Tidak berlaku penipuan dan sebagainya. Itu dia. Dan kita nak lihat pula salam dan kesesuaiannya dengan kaedah syariah. Ini baru kita nak masuk lebih tepat lagi menurut pandangan Islam. Disyariatkan salam amatlah selari dengan tuntutan syariat, dan demikian juga dengan keadaannya di samping tiada bertentangan dengan qiyas, walaupun qiyas tidak bertentangan. Qiyas kita tahulah, sebelum ini kita ambil dah qiyas. Kerana sebagaimana dibolehkan menangguhkan bayaran dalam jual beli, dah kita ambil dah jual beli, khiyar dan sebagainya itu, juga dibolehkan menangguhkan barang yang akan dijual secara salam. Ada juga. Baik salam ni pun ada juga kaedah khiyar, kaedah iqalah dan sebagainya. Termasuk juga di sini. Juga dibolehkan menangguhkan barang yang akan dijual secara salam tanpa wujud perbezaan antara keduanya. Sama juga apanya. Sebab benda itu benda barang juga dengan nilai. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, sambungan daripada tadi. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat itu kita ambil dah hujung sikit tadi. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Itu dia. Al-Baqarah 282. Adapun yang dimaksudkan dengan perkataan ad-daini, dain ni hutang. Tadayantum tu, ad-dain hutang. Dalam ayat ini adalah bayaran tidak tunai untuk pembelian barang pesanan dalam jaminan. Betul lah. Digunakan pakai juga dainun ini ialah pembelian secara pesanan. Baik salah. Ya. Jika kriteria, sifat dan spek barang itu, barang yang diketahui jelas, tinggi rendah dan sebagainya, penjual berani bertanggungjawab dan pembeli yakin dengan penjual bersedia menyediakan barang pesanan tersebut, sebaik tiba tempoh pesanan, maka barang yang bakal dijual itu dianggap sebagai bayaran tidak tunai yang boleh ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dinyatakan ayat tersebut dan kemudian ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan sekian-sekian. Rupanya bila dah siap barang itu duduk depan kita, baru ketika itulah kita nak akad jual beli. Bukan masa tempahan tadi. Tempahan tadi baru tempahan. Itu pun dengan syarat orang yang menempah tadi ni mesti sebut speknya, kriterianya. Kemudian orang yang akan menerima tempahan tadi ni mengaku sanggup ataupun tidak. Tu kena ada tu syarat tu. Kalau sekiranya dia orang tak sanggup, tak boleh. Tak akan jadi tempahan dengan dia. Kalau dia gagah nak buat juga, tu penipu lah tu. Tapi biasanya sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang tengah. Siapa dia orang tengah? Orang tengah tu kita nak kata apa? Broker lah kan tak? Biasanya begitulah. Tapi kalau kita bersetuju,
Akan jadi begitulah. Mana orang tengah itu sebagai orang yang akan menghubungi kita dengan dia. Aku tahu, aku ada kawan aku yang pandai buat wakaf. Wakaf tu buat duduk berehat lah. Dia pandai buat wakaf. Duduk sekian-sekian aku tahu. Kalau kau nak buat dia punya spek dia, berapa luas, berapa tinggi dan sebagainya, aku nak berunding dengan dia, dia sanggup dan sebagainya. Ada orang tengah tu. Tapi kalau boleh kita pergi sendirilah. Tak? Kan broker ni sekurang-kurang 10%. Kadang-kadang lebih. Kalau tanah lebih. Tak? Itu dia. Ya. Macam mana? Sekali lagi kuat sikit. Kuat sikit. Mushaf Al-Quran. Boleh berniaga atau tidak? Kita sebut dah sebelum ni kan. Lihat Mushaf Quran. Kita sebut kan sebelum ni. Mushaf Quran kita boleh berniaga atas asas mushaf, bukan atas asas Quran. Kalau kita beli Quran tu pun atas asas Quran, kalimah Quran tidak ada nilainya. Kalamullah. Mushaf tu saja. Kita pergi ke Masjid Madinah, katalah kita nak pergi mushaf, nak wakaf dalam Masjid Madinah. Dia bagi tahu kita, ini 60 rial, ini 45 rial, ini 30 rial. Kita boleh pilih. Tak? Mana akad kita tu akad atas mushaf. Mushaf pun kertas ni. Jelas tak? Begitu maksudnya. Jangan kita nilai Quran. Allah alam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk malam ni sekat inilah dua ya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang saya silap itu daripada kemahan saya sendiri. Sama-sama lah kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.